Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Kita jumpa lagi untuk PDPR Sejarah Tingkatan 5. Untuk minggu lepas kita dah belajar, kalau kamu rujuk kepada buku teks digital sejarah, kita dah belajar tentang pilihan raya. Kita dah belajar tentang sistem ahli. Kamu dah belajar tentang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan dari pilihan raya, daripada sistem ahli, kemudian dari segi kabinet tu semualah. Dan juga kamu telah belajar minggu lepas tentang berkaitan dengan bahasa perhubungan kaum, maksudnya cara-cara untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pemimpin dan juga rakyat. Itu minggu lepas ni lah. Jadi untuk hari ini kita tajuk terakhir kita belajar ialah pilihan raya, betul tak? Pilihan raya minggu lepas. Ini sebelum kita cuti. So kita nak sambung hari ini, tajuk kita tentang peranan kabinet dan juga penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. So kita akan so kita akan present your entire screen. And share. Share screen. Alright. So kamu dah belajar minggu lepas tentang pilihan raya kan? Macam mana pilihan raya berlaku, siapa yang boleh undi, siapa yang tak boleh undi. Yang boleh undi hanya warga negara, bukan warga negara tak boleh undi. Jadi hari ini kita lihat kepada Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis Perundangan Persekutuan ni, kalau kamu nak tahu, dia secara ringkasnya ialah satu badan yang ditubuhkan untuk membentuk kerajaan persekutuan lah. Itu untuk membentuk kerajaan. Sebab apa? Kamu tahu dalam sistem demokrasi ni akan dibuat pilihan raya untuk memilih wakil rakyat. Wakil rakyat tu yang dipilih, yang menang akan membentuk satu gabungan kerajaan, dan untuk membentuk kerajaan untuk membentuk gabungan kerajaan dan seterusnya untuk mentadbir kerajaan. Jadi dalam pilihan raya yang sebelum ni kamu dah belajar tentang pilihan raya yang berlaku di ni lah. Yang gambar ni yang kita dah lihat lepas. Yang banyak ya? Sama lah minggu lepas kita dah lihat ni. Sama. Daripada minggu lepas tu kamu dah lihat tentang proses pilihan raya. Jadi pilihan raya negara kita iaitu pilihan raya Majlis Perundangan, atau bahasa mudahnya kamu boleh anggap sebagai pilihan raya umum lah. Maksud satu negara, satu semenanjung berlaku pilihan raya. Dalam pilihan raya ni yang menangnya ialah kerajaan ni, Perikatan. Daripada 52 kerusi yang ada, kerusi ni maksudnya kawasan yang dipertandingkan, 51 dimenangi oleh kerajaan Perikatan. Siapa kerajaan Perikatan ni? Kerajaan ada parti UMNO, ada parti MCA, ada parti MIC. Ini maksudnya kat sini, ini ialah masa ni ialah zaman kewilangan Parti Perikatan. Parti Perikatan ni zaman sekarang dikenali sebagai Barisan Nasional. Jelas Itu dululah, biasalah kita dah hidup ni, kamu tahu kan, ada masa kita naik, ada masa kita jatuh. Dulu Parti Perikatan atau BN ni sangat hebat. Dulu semua dia sokong, tapi bila ada masalah, berlaku perebutan kuasa dan pemimpin, berlaku rasuah, sekarang Parti Perikatan atau BN telah jatuh dan BN lah. Itu secara ringkas. So pentingnya kamu tahu, dalam pilihan raya pertama dimenangi oleh Parti Perikatan, iaitu gabungan parti pelbagai kaum. Ini yang telah dikehendaki oleh Datuk Onn Jaafar, iaitu siapa? Iaitu pengasas Parti UMNO. Maksudnya cara Datuk Onn Jaafar tu, dia sebenarnya cara dia salah, tapi niat dia betul. Apa cara dia salah? Dia buka Parti UMNO tu kepada kaum lain. Masa tu konsep perpaduan negara kita masih lagi tak jelas. Maksudnya rakyat masih lagi mengikut kaum. Kau Melayu geng aku, kau Cina geng Cina, kau geng India. Tak boleh. Sebenarnya kita kena terima hakikat negara kita memang terpaksa adanya konsep perpaduan sebab kita ada 3 kaum terbesar. Jadi inilah jawapan yang tepat atau cara yang paling tepat untuk menyatukan kaum. Ada parti bagi kaum, iaitu UMNO, MCA, MIC, tapi digabungkan dalam satu gabungan, dipanggil Parti Perikatan ataupun Barisan Nasional. Itulah itu dunia secara ringkas dia. Jadi kamu tahu pilihan raya pertama Parti Perikatan atau BN yang menang.
Jadi bila dia dah menang, apa dia buat? Kat sini lah. Bila mereka dah menang, parti Perikatan ni, dia kena buat kerajaan, bentuk kerajaan. Jadi siapa daripada menteri dia? Menteri yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman. Okey, ini dia. Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, ada ni lah ahli dia, ada anggota dia lah, 52 ahli, ex officio. Ini kita go through sajalah tak jelas, tak payah kita deep dive lah. Sebab tak penting pun. Penting kamu tahu dia flow dia. Jadi bila nak menang pilihan raya, kena buat Majlis Perundangan Persekutuan. Apa fungsi majlis ni? Dia nak merangka, nak membuat undang-undang. Dia nak menguruskan negara. Kau contoh parti UMNO, kau jaga bahagian ekonomi, kau jaga bahagian politik. Parti MCA, kau jaga bahagian ni jalan raya. Parti MIC, kau jaga bahagian ni kewangan, bahagian alam sekitar, macam itulah. Okay, ni pembahagian kuasa dia. Okay, jadi kita lihat kepada kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan tu apa dia. Kesan dia, Tunku Abdul Rahman sebagai ketua menteri. Maksud sebagai Perdana Menteri lah, ketua lah. Okay, dan ambil alih kuasa daripada pegawai British. Kalau di sini kamu nampak pegawai British dah apa? Di sini kalau kamu perasan, pegawai orang British dia dah serahkan kuasa dia secara perlahan kepada orang kita lah, kepada pemimpin kita. Itu pertama. Kesan kedua, proses pertukaran kuasa berperingkat. Daripada tadi itulah, daripada kuasa pegawai British yang tinggi diserahkan kepada Tunku Abdul Rahman. Okay, yang ketiga, kesan dia, kuasa pegawai British beransur-ansur dipindahkan. Sebenarnya lebih kurang ni. Kesan satu, kesan dua, tiga. Okay, yang kesan keempat, keanggotaan Majlis Perundangan Persekutuan ni melambangkan demokrasi. Jadi kesan atau kesimpulan daripada Majlis Perundangan Persekutuan ni dua saja. Okey. Pertama, penyerahan kuasa daripada British kepada pemimpin negara kita. Yang kedua, melambangkan amalan demokrasi yang inilah yang jelas negara kita. Sebab apa demokrasi? Rakyat pilih pemimpin, pemimpin menang, pilih bentuk kerajaan dan mentadbir negara. Itu dia. Okey. Jadi untuk setakat ni ada soalan tak untuk yang ini? Kelas, ada soalan? Untuk Majlis Perundangan Persekutuan, Zuraida dah masuk pun? Tak ada Okey, tak ada. Okey, Nazatul ada soalan? Ini cakap tak ada. Nazatul, ada soalan? Tak ada Yoga ada soalan? Yoga ada soalan tak? Yoga? Tak ada Okey, Sofia ada soalan? Sofia ada soalan? Tak ada. Tak ada, alright, bagus. Sofia bagus, tak ada soalan je, memang tak ada je. Zuraida baru masuk, ada soalan? Zuraida? Tak ada. Tak ada. Zuraida suara ibu-ibu sangat. Okay, so kita sambung lagi. Okay, kita present now your entire screen. Okay, jadi hari ini kita nak sambung kepada tajuk kita daripada yang Majlis Perundangan Persekutuan tu, ataupun satu penubuhan ni lah, penubuhan untuk mentadbir negara daripada pilihan raya tu, untuk membentuk kabinet. Itulah kabinet. Kabinet ni kamu boleh anggap sebagai bahasa mudahnya kerajaan. Kabinet ni lah kerajaan yang memerintah. Kamu tahu negara kita sekarang kan, yang memerintah ialah kerajaan. Dan dalam negara demokrasi ada dua, satu kerajaan, satu pembangkang. Kenapa kena ada pembangkang? Supaya apa yang kerajaan buat tu, pembangkang dia boleh persoalkan. Dia istilahnya panggil balance and check. Semak dan imbang. Maksudnya kalau dalam satu negara ni ada satu kerajaan saja, tak ada pembangkang, maksudnya apa yang kerajaan buat nanti semua betul. Orang tak boleh, kita sebagai rakyat tak boleh persoalkan. Sebab apa? Sebab tak ada pembangkang. Jadi sebab itu dalam sebuah negara demokrasi kena ada kerajaan, kena ada pembangkang. Dia kena dua-dua kena ada. Itu dia punya rasionalnya. Okay, jadi kabinet ni kamu boleh anggap sebagai bahasa mudahnya kerajaan. Kabinet ni dibuat atau kerajaan dibentuk selepas pilihan raya tadi tu, yang parti Perikatan menang. Okey, kabinet ni fungsi dia ialah membentuk kerajaan sendiri, dan Tunku Abdul Rahman ialah ketua menteri lah. Okey, okey. Dalam kabinet atau kerajaan negara kita ni ada 10 orang menteri saja, tak banyak lah. Sekarang ada 20 lebih. Okay, antaranya kita lihat Tunku Abdul Rahman ialah ketua menteri, atau bahasa mudahnya sekarang ialah Perdana Menteri lah. Datuk Abdul Razak ialah Menteri Pelajaran. Okay, yang kedua Datuk Sulaiman Menteri Kerajaan Tempatan, Datuk Ismail, and then sekian-sekian lah. Dan kalau kamu lihat dalam kabinet pertama ni ada unsur
perpaduan. Kenapa Dewan Perpaduan? Kamu tengok ada orang wakil daripada orang Melayu, ada wakil daripada raja, Datuk Sulaiman ni wakil daripada raja sih, tak silap cikgu. Ada wakil daripada orang Cina, Menteri Pengangkutan. Dan untuk petang kamu amalan negara kita ni, wakil orang Cina dalam kerajaan biasanya akan memegang atau menjaga Menteri Pengangkutan. Dan untuk orang India, negara kita biasanya akan menjaga Menteri Kesihatan ataupun Menteri berkaitan bahagian pekerjaan. Contoh ni lah Menteri Sambatan, Menteri Buruh, Leong Yoko, Menteri Kesihatan. Ini secara kebiasaannya. Okey. Jadi kesimpulannya, kabinet pertama ni dia melambangkan perpaduan dalam kalangan pemimpin negara kita. Jadi bila pemimpin dah ada konsep perpaduan, apa kesan dia? Secara tak langsung rakyat pun akan cuba mengharmonikan, cuba nak berbuat baik dengan kaum lain. Sebab apa? Mereka lihat pemimpin mereka dah telah mengamalkan konsep perpaduan, berkongsi kuasa. Okey, jadilah kabinet pertama. So kita lihat apa dia peran kabinet ni. Yang pertama ialah biasalah bila peranan kerajaan ni ialah bincangan soal kewangan, menyambung sistem atau senang bahasa mudahnya ini mentadbir negara dengan mengikut model Westminster ni. Westminster ni maksudnya sistem pemerintahan Britain, demokrasi. Senang cakap bahasa mudahnya, sambung je lah apa yang British buat. Okay. Yang ketiga ialah mengambil alih kuasa British. Maksudnya British dia akan serahkan kuasa kepada pemimpin kita secara perlahan-lahan yang ini. Okay. Yang keempat, meminta kuasa veto persenjataan dibatalkan. Maksudnya kuasa veto ni ialah hak mutlak, tak boleh dipersoalkan. Jadi kerajaan kita ni nak cuba secara perlahan-lahan nak ambil alih keseluruhan pentadbiran negara kita daripada penjajah British. Okay, dan akhir sekali, peranan kabinet ialah membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Okay. Jadi yang tengok bawah ni Jadi selaku Ketua Menteri, Tunku Abdul Rahman dia mendapat mandat. Mandat ni maksudnya macam amanat. Maksud rakyat dah pilih. Ni orang-orang dia ni. Rakyat dah pilih semua mereka ni sebagai pemimpin daripada orang Melayu, orang Cina, orang India, daripada keluarga diraja untuk memerintah. Maka mereka ini semua mesti mentadbir negara dengan betul. Okey. Jadi ini kamu boleh baca sendiri dah. Datuk Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak sebagai Menteri Pendidikan, Menteri Buruh, Menteri Sambatan. Okey. Ini semua berkaitan dengan ni lah. Okey, jadi dia punya kesimpulan untuk subtopik ni, kabinet pertama menyediakan barisan pemimpin yang berwibawa. Mereka membangunkan negara dengan bekerjasama antara satu sama lain. Jadi, apakah pengajaran dia? Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu memanfaatkan pilihan raya untuk memilih wakil dan pemimpin negara yang betul. Dan itu adalah hak kita untuk buat pilihan. Dan kita gunakan dengan bijak. Pilih pemimpin yang membela nasib kita. Jangan pilih pemimpin yang mengayakan diri mereka. Itu bukan masa sekarang lah. Okay, jadi itu ialah subtopik untuk peranan kabinet. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, kelas. Untuk kabinet, fungsi kabinet atau fungsi kerajaan. Ada soalan setakat ni? Kenapa dia panggil kabinet? Kabinet tu dipanggil, yang ini cikgu tak boleh jawab. Memang dalam pentadbiran dipanggil kabinet negara ataupun bahasa mudah kerajaan, pihak yang mentadbir. Dia panggil memang kabinet. Macam kabinet dapur lah, lebih kurang lah tu. Okay. Baik, lain soalan? Terima kasih Ain. Lain ada soalan? Dari yoga tak ada? Tak ada. Okey, tak ada lah Okey, so kita sambung lagi. Untuk seterusnya kita akan lihat bahagian yang ini. Okey, kita akan lihat topik yang baru, tajuk yang baru. Bila kita dah buat pilihan raya, kita ada kabinet, kita ada pengisytiharan perlembagaan. Okey, tengok bawah ni. Perlembagaan ni apa? Perlembagaan ni ialah undang-undang. Jadi sebelum negara kita merdeka ni, kita kena ada undang-undang. Okey. Jom kita lihat. Okey, undang-undang ni undang-undang untuk mencapai kemerdekaan ni ada banyak usaha. Okey, yang pertama ialah usaha rundingan kemerdekaan. Kalau kamu lihat sini,
raja-raja, pemimpin dan rakyat telah berusaha untuk mencapai kemerdekaan dengan menghantar misi ke London. Ini dia punya sinopsis lah untuk tajuk ni. Dan bila dah sampai London, pemimpin kita dia berbincang dengan orang putih. Akhirnya kita dapat kemerdekaan pada 1947. Jadi sebelum merdeka tu, orang British dah cakap, okey, kau nak merdeka, kau kena buat satu undang-undang baru supaya bila dah merdeka, segala pentadbiran, segala masalah akan merujuk kepada undang-undang tersebut. Itu ialah inti parti untuk tajuk ni. Tadi dah buat kabinet kan. Kabinet tu belum merdeka lagi. Itu untuk persediaan saja. Okey, yang ni pun persediaan untuk kita merdeka. Okay, jom kita lihat. Yang pertama ialah ni. Keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan. Ini maksudnya kat sini, negara British atau penjajah British ni dia dah selepas Perang Dunia Kedua dia dah mula nak membebaskan negara yang dijajah. Sebab apa? Sebab dia dah terikat dalam satu rundingan dalam PBB, iaitu membebaskan negara-negara yang dijajah. Itu dia. Okay, jadi kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil rakyat. Jadi bila negara kita ni nak merdeka daripada British, kita kena bincang dulu, bukan minta-minta gitu tu dapat merdeka, tak boleh. Jadi bila kita dah buat pilihan raya, kita dah ada persediaan. Okey, kita dah buat pilihan raya, dah pilih pemimpin, kita dah buat kabinet iaitu kerajaan. Jadi kita tinggal merdeka je dah boleh memerintah negara sendiri. Itu dia. Jadi ini yang ni usaha dia. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan untuk menjelaskan perlunya misi rundingan di London. Sebab apa kena jumpa di London? Sebab macam kamu lah. Yang kamu macam kamu punya abang kakak ke nak pergi merisik ke untuk bakal kakak ipar, mesti datang rumah dia kan. Takkan nak call dia kan. Jadi macam bila call dia tak bersemuka, dia tak jelas kan. Macam tu. Jadi mereka kena datang. Jadi sebab itulah Raja-Raja Melayu, wakil Raja Melayu ni disuruh kerajaan masa tu, contoh raja lah, contoh cikgu raja, cikgu nak setiap wakil kerajaan ni pergi jumpa British kat London sana. Kita nak merdeka, kita kena jumpa depan-depan, minta depan-depan, baru dia nampak kesungguhan kita kat situ. Jadi itu dia punya tujuan dia, kenapa nak merdeka ni kena pergi London, atau dipanggil rundingan di London. Okay, jadi siapa yang pergi tu? Ada Raja Melayu, ada wakil parti, tadilah parti yang menang tu. Okey, itu dia. Okey. Ini proses dia. Nombor satu ni. Tunku Abdul Rahman dan satu geng-geng dia ni, 4-5 orang ni pergi konvoi, pergi Singapura naik kapal terbang. Okey. Dia angkat Kuala Lumpur Singapura menaiki kapal terbang. Lepas tu kemudian orang mereka ni kapal laut. Ingat ni dulu tak guna ni. Dia guna kapal laut dulu, bukan guna kapal terbang. Okey. Daripada Kuala Lumpur Singapura naik kapal terbang. Okey, lepas tu dari Singapura tu naik kapal laut. Dari Singapura tu pergi ke Karachi. Tak boleh, kenapa tak boleh naik kapal terbang? Masa tu negara kita masih kekurangan dari segi ekonomi, tak ada duit, tak ada kos. Boleh naik kapal terbang dari Kuala Lumpur lagi London terus menggunakan kos yang banyak. Okey. Jadi daripada mereka naik kapal sampai Karachi di Pakistan, baru ada naik kapal terbang. Kenapa naik kapal terbang dari sini pula? Kalau dari Karachi ni nak naik kapal laut pula dari sini, bila nak sampai? Lambatlah kan. Dan kat sini pun kalau kamu tahu, ini kawasan negara apa ni? Negara Arab, padang pasir. Bahaya kalau naik kereta. Mungkin kena tahan penyamun, perompak. Ini boleh naik kapal terbang lah. Okey. Dan daripada Pakistan ni mereka naik kapal terbang ke London. Ke London dah sampai bincang-bincang dengan ketua British. Akhirnya British setuju beri kemerdekaan negara kita. Dan dari London barulah dia naik kapal terbang. Sini mungkin macam kamu lah kan. Kita datang rumah orang, aku nak balik ni. Takkan kita bagi tetamu balik kosong. Mesti kita bagi ulu-ulu sikit kan. Ambil lah ni, ada kuih frozen ni, kuih kari puff. Ambil lah ni, ada buah tangan, ada duit belanja untuk anak-anak yang bagi kan. Macam tu lah. Dari pihak London mungkin dia berikan sedikit sumbangan. Dan akhirnya pemimpin kita ni, Tunku Abdul Rahman, dia pulang naik kapal terbang di London direct ke Kuala Lumpur. Itulah dia punya proses dia. Jadi bila rakyat tahu Tunku Abdul Rahman dah berjaya pulang daripada London dan boleh dapat kemerdekaan, sebanyak rakyat suka. Ialah merdeka, 10,000 orang bergegak gempita menunggu kedatangan Tunku Abdul Rahman di Tanjung Pagar. Okey, ni rombongan dia lah. Rombongan kemerdekaan ni diketuai Tunku Abdul Rahman. Okey.
Dia naik kapal laut tujuannya untuk menyusun perjalanan sini agar dapat menggunakan masa pelayaran untuk berbincang. Maksudnya kat sini Tunku Dara Rahman ni dia gunakan masa naik kapal laut lambat kan. Dia bincang ni macam mana kita nak pastikan kita berjaya, macam tu lah. Bincang strategi lah maksudnya. Okey. Tunku Dara Rahman buat demikian untuk mendapat setujuan supaya kedua pihak dapat menyusun strategi untuk berunding dengan British. Okey. Ni itulah proses untuk berunding dengan London ni. Ni wakil-wakil dia lah. Okey, ni apa yang dibincang tadi tu. Okey, dari segi British ni ini semua berkaitan dengan pentadbiran. Okey. Jadi kalau kamu lihat sini dia agak kompleks sebenarnya. Okey. Kat sini kalau kamu lihat ahli majlis ni maksudnya semua jawatan kerajaan yang ada nanti akan dilantik oleh Ketua Menteri atau Perdana Menteri. Itu cadangan British. Kerajaan Persatuan Melayu harus memberi teknologi kepada British yang dihentikan. Yelah, sebab apa? Dia dah kerja kan, bagi dah kerja dapat gaji, tiba dia dah tak kerja. Yang kerja orang Tanah Melayu, jadi kena bagi inilah pempasan. Ni British yang diberhentikan. Mengadakan penjagaan pertahanan. Penjagaan pertahanan dipanggil AMDA, Anglo Malaya saya tak ingat Directory Authority itulah. Department apa semua. Penjagaan pertahanan ni kenapa? Negara kita baru capai kemerdekaan. Bayangkan tiba-tiba negara kita diserang oleh musuh. Siapa nak tolong kita? Sebab itulah wakil Tanah Melayu ni buat perjanjian pertahanan dengan British. Maksudnya jika kita diserang musuh, pihak British akan bantu kita lah. Okey, lagi satu cadangan British, pihak British Commonwealth akan beri bantuan pertahanan. Ni kesan daripada ni. Okey, ni dipati perjanjian dia. Okey, apa pula orang Melayu, orang pada wakil Tanah Melayu cakap? Dia nak hapuskan jawatan Setiausaha Kewangan diganti dengan Menteri Kewangan. Ni bahagian tak bila tak payah kita ulas. Menuntut Menteri Hal Ehwal Ekonomi dalam kalangan. Ini dia punya sebab dia kenapa nak menteri daripada orang Malaysia, orang Tanah Melayu, supaya tiada lagi pegawai British dalam pentadbiran. Menginginkan Menteri Pertahanan Wilayah Persekutuan menghentikan pengarah gerakan. Itulah sebab dia. Okey, penuntutan kemerdekaan tidak lewat dari 1 Ogos. Sebab apa orang Tanah Melayu tak nak tarikh ni lambat. Dia tak nak, atau orang Tunku Dara Rahman tak nak kalau lambat nanti ada berlaku masalah, kita tak merdeka, rugilah. Jadi kita kena cepat. Okey, berunding tentang isu Suruhanjaya Kewangan ni biasa hal politik. Okey. Dan akhirnya kat sini, dalam perundingan merdeka ni segala perbincangan dihasilkan dalam laporan. Dia bincang-bincang, mestilah kena buat laporan kan. Kamu tahu kalau macam sekolah, macam sekolah ni pun kalau kamu nak tahu, dan satu sekolah ke dalam pejabat kerajaan ke, apa-apa perkara yang perlu laku kena buat laporan. Contoh macam sekarang sekolah kita itu buat pertandingan bahasa Inggeris, minggu bahasa Melayu. Cikgu yang mengajar, Cikgu Nuraini sebelah cikgu ni, Cikgu Nuraini ni kena buat laporan. Apa tujuan laporan ni? Untuk membuktikan kita telah melakukan satu kerja dengan tersusun. Dan satu lagi, tujuan laporan ni yang untuk kita menyenaraikan apakah kebaikan program, apakah kelemahan program, dan kita boleh perbaikinya pada masa akan datang. Itulah tujuan laporan diadakan ni dalam dalam perundingan London ni lah. Okey, dalam perjanjian ni British beri kemerdekaan Tanah Melayu satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan 18 Februari. Dan perundingan ini kedua pihak bersetuju untuk Suruhanjaya Perlembagaan. Itulah, ini proses dia. Okay, jadi bila dah settle semua tu, dah bincang, dah jadi, bila Tunku Dara Rahman balik sampai dia selamat tiba di lapangan Batu Berendam. Okey, kalau kita lihat sini dia terus balik. Itulah dia terus balik ke ni. Kita sampai Melaka, turun kat Melaka. Tadi pergi naik dari Singapura kan, turun kat Melaka. Dan rombongan mereka diarak oleh orang ramai. Ada 100,000 datang, naik bas, lori, jalan kaki. Mereka mendengar. Okey, kalau lihat daripada peristiwa sambutan ni, kalau apa signifikan, apa kepentingannya, kau tengok ramai orang yang menunggu kedatangan atau kepulangan ni. Merdeka maksudnya selama ini rakyat hidup susah, dijajah oleh British, oleh Portugis, oleh Jepun, dia oleh tentera Jepun, tu komunis lagi, tu British balik. Maksudnya mereka rakyat ni telah mengalami kesusahan, hidup susah, dibunuh, diseksa oleh komunis di Jepun, diarahkan, dikerja oleh British dengan cara paksa. Jadi mereka, maksudnya kemerdekaan ni satu peristiwa yang bermakna. Maksudnya kita dah merdeka, kita dah tak payah ikut arahan orang luar lagi. Itu punya kepentingan dia sambutan bersejarah ni. Okey.
Jadi Tuanku Abdul Rahman sampai Melaka, dia telah buat pengumuman. Dia cakap negara kita akan merdeka pada 31 Ogos 97. Jadi kita akan umumkan kemerdekaan itu di Stadium Merdeka lah. Sehingga tahu dia ucap-ucap ni biasalah, dia ucap Stadium Merdeka. Okey, lantaran itu keputusan dipilih oleh pemimpin negara harus dihormati. Jadi maksudnya kat sini pengajaran daripada peristiwa ini, kita kena hormat keputusan daripada pemimpin. Sebab apa? Dia mestilah bijak, dia mestilah berfikir masaknya sebelum dia buat keputusan untuk mencapai kemerdekaan. Jadi kita kena respect dia. Itu dia punya pengajaran dia lah. Okay, satu lagi pengajaran yang tadi Cik cakap tu, pengajarannya kenapa rakyat terlalu gembira untuk sambut kemerdekaan ni, sebab mereka telah mengalami kepayahan, kesusahan hidup, keperitan hidup, kena bunuh, kena pukul, kena paksa semasa zaman penjajah. Jadi bila merdeka ni satu perkara yang sangat penting. Kalau tidak, sampai sekarang pun agaknya cikgu ni kerjanya apa? Kerjanya tukang basuh, dia tukang basuh tandas agaknya. Kamu pun mungkin tak pakai baju apa, duduk atas tepi jalan tu cari makan. Sebab apa? Kita dijajah. Jadi itu punya signifikan dia atau sebab dia. Kenapa sambutan bersejarah kemerdekaan ni sangat penting. Okey, dan ini dia punya kawasan ni lah, memorial pengisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman. Ini belum istiadat merdeka, ini cuma nak isytihar tarikh saja. Iaitu di Melaka. Isytihar merdeka di Stadium Merdeka lah. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey guys, soalan? Ada soalan tak? Ain? Ada? Tak ada Okey, jadi untuk sini sambungan kepada ni, kita cuba lihat video sekejap. Okey, video ni kita dah download. Okey, ni cikgu belum siap download lagi, kita tengah convert lagi. Okey, satu lagi saya download sekejap inilah proses perlembagaan Persatuan Tanah Melayu. Okay, jom kita lihat. Sekejap entire screen. Dengan perjanjian London yang ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman Putra selaku Ketua Rombongan Kemerdekaan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London, maka bermulalah era baru bagi Persekutuan Tanah Melayu. Kalau kamu lihat gambar, kamu nampak video ni, Tunku Abdul Rahman baik rombongan London dah salam putih, dah tanda sign, dia disambut meriah lah. Naik kereta lama ni, dia berdiri, dia angkat tangan. Okey, kita dah merdeka. Jadi rakyat sukalah. Okey, segi visual dia lah. Bakal bebas dan merdeka. Berlanjutan daripada kenapa? Ain? Nampak tak suara? Nak tanya. Apa dia? Ni apa? Tak fikir lagi. Mana dah ada tanya apa-apa? Tak ada tak ada apa. Tengok video. Perjanjian ini sebuah suruhanjaya bebas bagi menggubal perlembagaan baru Persekutuan Tanah Melayu telah diwujudkan. Kalau kamu lihat, itulah gambar Tunku Abdul Rahman diarak, disambut meriah oleh orang ramai ni masa tu. Hampir 100,000 Kamu bayangkan, bukan 10,000, 100,000. 100,000 tu kamu boleh bayangkan lebih kurang penduduk satu daerah Keluang ni. Daerah Keluang ni kalau Majlis Bandaran biasanya anggaran penduduk dia lebih kurang 80,000 hingga 250,000. Ini info lah. Ini IMK. Maksudnya info atau ilmu yang berkaitan selain sejarah. Kalau macam contoh kat KL tu dipanggil Majlis Bandaraya kan. Bandaraya ni rakyat dia atau penduduk dia mempunyai bilangan yang lebih banyak, antara 500,000 hingga 3 juta dalam satu bandar. Jadi kamu bayangkan ni, 100,000 orang, satu penduduk daerah Keluang sambut kedatangan atau kepulangan Tunku Abdul Rahman.
Kenapa mereka buat macam ni? Macam tadi je ulang, kerana mereka sangat menghargai kemerdekaan sebab mereka telah mengalami kesusahan, kepayahan, keperitan semasa zaman penjajah. Okey, kita sambung video. Suruhanjaya ini dipanggil Suruhanjaya Reid yang turut dianggotai oleh wakil-wakil 4 anggota negara-negara Commonwealth iaitu Britain, Australia, India dan Pakistan. Bila lepas Tunku Abdul Rahman tadi balik dari Melaka tu, ini lah dipanggil ni. Suruhanjaya Reid ni. Kalau dekat buku teks ni Suruhanjaya Perlembagaan. Okey, sama je dia Suruhanjaya tu nama lama. Okey, kenapa panggil Suruhanjaya Reid? Yang nampak ni bukan putih. Rambut yang separuh dah. Lord Reid, dia ni pengurusi dia, ketuanya lah. Okey, jom kita sambung Di dalam Suruhanjaya Reid ni maksudnya nak bentuk undang-undang negara. Siapa yang terlibat? Inilah kerajaan yang kita menang. Kabinet iaitu Tunku Abdul Rahman and the Gang. Dan Britain ni penjajah kita yang menjajah tanah Melayu. Australia ni ialah sekutu atau kawan rapat British, kawan rapat Britain. India ni kawan rapat Britain, Pakistan kawan rapat Britain. Maksudnya dia nak bincang lah tentang undang-undang. Okey, lagi. Mereka terdiri daripada Lord Reid Britain, Sir Ivor Jennings Britain, B. Malik India, Abdul Hamid Pakistan dan Sir William McKell Australia. Dalam usaha menggubal perlembagaan ini, Suruhanjaya ini telah melakukan perbincangan yang terperinci dengan semua pihak yang terlibat. Kalau kamu lihat video ni, gambar ni, biasalah bila dah meeting ni memang dalam yang macam-macam lah. Kat sini ini ada file A, ini ada file pasal ekonomi, file pasal politik, file pasal pertahanan. Jadi yang tadi ketua tu, tuan ni file ni tentang ni tuan, kita pertahanan ni. Biasalah dalam meeting gitulah. Ni tengok je. Seterusnya. Seperti Parti Perikatan, parti-parti politik lain, Majlis Raja-Raja, Kerajaan British serta individu yang berminat untuk memberi pendapat. Setelah melalui beberapa siri perbincangan dan pindaan selama 2 bulan, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berjaya digubal. Pada bulan Jun 1957, perlembagaan ini telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi bila mereka tadi dah bincang, bincang pening kepala, ini tak boleh, itu boleh, tak boleh, akhirnya dia punya hasil perbincangan tu dijadikan sebagai perlembagaan dan diserahkan kepada Majlis Raja-Raja. Kenapa agak-agak kamu perlembagaan ni diserahkan kepada Raja-Raja untuk disahkan? Okey, Kak. Buka mic. Agak-agak kenapa perlembagaan tu mesti minta tanda tangan Majlis Raja-Raja? Kenapa? Siapa boleh jawab? Ain? Mana budak ni? Siapa boleh jawab? Ain? Kenapa? Juga soalan dia, kenapa perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tu mesti minta tanda tangan daripada Majlis Raja-Raja untuk disahkan? Kenapa yang nak minta disahkan ialah Majlis Raja, bukan minta daripada British? Sebab tu mengelakkan. Apa yoga? Ini gaduh. Kang ada tak setuju Kang? Salah kot. Boleh dah? Fatihah? Okey. Satu cubaan yang bagus tapi kurang tepat. Sebabnya perlembagaan Malaysia tu atau perlembagaan Tanah Melayu tu minta tanda tangan Majlis Raja untuk disahkan kerana pemerintah negara kita ada 2, iaitu pemerintah negara ialah raja, pemerintah kerajaan ialah Perdana Menteri. Jadi negara lebih besar daripada Perdana Menteri. Jadi sebab itulah Tunku Abdul Rahman yang ketua kerajaan ni dengan British minta tanda tangan Majlis Raja-Raja untuk disahkan. Sebab apa? Negara demokrasi, kamu kena tahu yang ni. Negara demokrasi ada 2 pemerintah, tapi kuasa dia berbeza. Maksudnya yang kuasa raja ni ada kuasa tertentu. Yang Tunku Abdul Rahman ni kerajaan ada kuasa tertentu. Macam tu. Maksudnya dua-dua ada kuasa. Okey. Itulah uniknya sistem demokrasi ni. Jadi sebab itulah bila Tunku Abdul Rahman dengan British dah buat perlembagaan, dia kena minta tanda tangan daripada raja-raja supaya disahkan. Jelas
Boleh? Okey, so kita sambung video tu tadi. Alright, kita entire screen and share. Okey, and then kita sambung. Majlis Undangan Persekutuan telah meluluskan perlembagaan ini pada awal bulan Ogos menjelang pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 antara lain menggariskan perkara-perkara berikut. Ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong dan baginda adalah seorang raja berperlembagaan. Inilah intipati sistem negara kita yang kamu kena betul-betul faham. Ketua negara atau ketua negara yang besar ni ialah Tuan Agong atau inilah raja. Sultan. Yang Tuan Agong atau Sultan. Tapi ketua kerajaan ialah siapa? Perdana Menteri. Sepatutnya kamu kena soal cikgu. Cikgu, mana boleh ada satu negara dua ketua? Betul tak? Tak. Okey, jawapan ni macam ni. Hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, politik, pertahanan dan sebagainya lah. Yang sosial tu semua di bawah kuasa Perdana Menteri, di bawah kuasa kerajaan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan agama, adat, lagi tentera, polis, itu di bawah kuasa yang Tuan Agong atau Sultan. Jadi apakah pengajaran daripada dua ketua ni, demokrasi parlimen ni, supaya tidak ada salah satu daripada kedua ketua itu dia memerintah secara berleluasa. Maksudnya suka-suka hati dia buat keputusan. Sebab apa? Tak ada satu pihak lagi yang ada kuasa yang boleh mempersoalkan. Contoh macam dalam ni lah, macam dalam kelas yang ketua ya cikgu kan, cikgu ngajar apa. Dalam kelas tak boleh lah, tak apalah. Okey. Tapi kalau dalam negara tak boleh. Sekurang-kurangnya ada dua ketua. Tujuannya supaya salah seorang daripada itu tidak gila kuasa lah bahasa mudahnya. Tahu kan gila kuasa kan? Maksudnya semua apa dia buat kena ikut, tak boleh langkang. Itulah punya penerangan dia. Jelas Kita sambung. Baginda dipilih secara bergilir oleh Majlis Raja-Raja Melayu dan memerintah untuk tempoh 5 tahun. Tuan Agong kamu tahu sedia maklum kan, setiap 5 tahun bertukar, setiap 5 tahun tukar ketua raja. Itu biasalah. Ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri mengetuai kabinet atau jemaah menteri. Tadi itulah. Ketua kerajaan. Ketua kerajaan Perdana Menteri. Kalau kamu perasan tadi, cikgu tadi panggil ketua menteri, asal panggil Perdana Menteri? Perdana Menteri ni sebab negara kita dah merdeka, jadi dah tak panggil ketua menteri. Jadi panggil Perdana Menteri. Okey. Dan Perdana Menteri ni ialah ketua kabinet atau bahasa mudahnya ketua kerajaan. Kabinet ni nama lain, dia ada 3 nama kerajaan ni. Kerajaan, kabinet, jemaah menteri. Jelas Okay, adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri mengetuai kabinet atau jemaah menteri. Raja-Raja Melayu terus kekal sebagai ketua negeri masing-masing. Ini unik ni. Tadi yang ketua ketua negara ialah Tuan Agong. Kemudian ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Tapi negara kita senegeri kan. Negeri-negeri ni ada pemerintah dia, iaitu raja. Raja yang berkuasa. Dalam sesetengah perkara sajalah. Setengah perkara dia tak boleh lah. Jadi kesimpulan yang sepatutnya kamu boleh buat kat sini, negara kita punya sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Maksudnya berparlimen ni ialah raja ada kuasa, kerajaan pun ada kuasa. Itulah sistem dia. Sementara Melaka dan Pulau Pinang terus bergabung di dalam persekutuan dan diketuai oleh seorang yang dipertua. Ni ialah negeri-negeri selat. Kamu dah belajar masa angkatan 2, angkatan 3, iaitu Melaka, Pulau Pinang, Singapura. Habis Singapura dah tak masuk lah. Sebab Singapura akhirnya keluar daripada negara kita kan. Jadi 3 negeri ni dia tak ada raja. Melaka mana ada raja? Zaman Melaka last 1511 tu Sultan Mahmud dah kena bunuh dah. Okay. Kemudian yang Pulau Pinang memang tak ada raja dari zaman kita belajar sejarah lagi. Singapura ada raja. Itu kerajaan Joriau tapi dah pecah tinggal Johor saja. Okey, jelas next. Iaitu Gabno. Parlimen terdiri dari Dewan Negara dengan keahlian yang dilantik dan Dewan Rakyat dengan keahlian yang dipilih secara demokrasi. Ini bangunan parlimen. Pernah dengar bangunan parlimen kan yang kotak ni kan?
parlimen ada dua, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Fungsi Dewan Rakyat ni ialah buat undang-undang untuk digunakan negara kita. Siapa yang masuk dalam Dewan Rakyat ni, yang dalam pilihan raya tu lah, yang tadi mula-mula pilih tu, dia tu akan jadi ahli Dewan Rakyat ikut parti dia. Dewan Negara pula, biasanya Dewan Negara ni dilantik oleh Perdana Menteri atau Ketua Kerajaan. Siapa yang dilantik ni? Biasanya orang-orang yang pakar yang tertentu. Contohnya saya sebagai cikgu, sebagai Perdana Menteri nak lantik Yoga Shini sebagai ahli Dewan Negara kerana beliau ialah pakar ekonomi. Saya nak lantik Nurul Ain binti Rahmat sebagai pakar perubatan. Dia sebab dia adalah doktor pakar pembedahan. Saya akan lantik siapa lagi? Saya akan lantik Nazatul Akilah sebagai ahli Dewan Negara kerana dia ialah pakar undang-undang sebab dia ialah kerja sebagai peguam. Jadi maksud kat sini, Dewan Negara tu ialah tempat berkumpulnya pakar-pakar negara kita dalam bidang-bidang tertentu. Okey, jelas Okay, next. Dalam pilihan raya umum, Ketua Kerajaan bagi negeri-negeri adalah Menteri Besar bagi negeri-negeri Melayu atau Ketua Menteri. Okey, ini yang unik lagi sistem ni. Tadi Ketua Negeri ialah Sultan. Betul. Tapi Ketua Negeri lah, Ketua Kerajaan untuk wakil negeri siapa? Tak ada kan, yang besar Perdana Menteri kan? Ni wakil kerajaan untuk negeri dipanggil sebagai Menteri Besar. Menteri Besar tu dia akan wakil daripada Perdana Menteri. Okey. Siapa ni buka mic ni, tutup sikit. Boleh tak? Okey, seterusnya kita sambung lagi. Bagi negeri Selak, keahlian Dewan Undangan Negeri juga dipilih melalui pilihan raya umum. Kewarganegaraan. Mereka yang dilahirkan selepas tahun 1957 adalah layak menjadi warga negara persekutuan. Ni siapa yang lahir kat Tanah Melayu selepas 97 automatik warga negara, dapat IC biru. Dekat negara kita ada 3 jenis IC kalau kamu nak tahu. IC biru warga negara, IC merah ni ialah pemaustatin tetap atau bahasa Inggeris PR, permanent kita biar tak pandai kan, permanent resident. Maksudnya dia lah orang bukan warga negara tapi dia tinggal kat sini dah lebih 5 tahun, dah lebih 10 tahun. Dia dapat IC merah. Tapi dia bukan warga negara lagi dia orang luar negara tapi dia tinggal sini dah lama. Satu lagi saya tak ingat IC apa, ada satu, ada 2 ke 3 satu lagi jenis IC. Okey, jelas Okey, seterusnya. Tanah Melayu berdasarkan prinsip jus soli. Bagi kalangan orang bukan Melayu yang telah memenuhi kelayakan bermastautin, dikecualikan syarat mengetahui bahasa Melayu dalam tempoh setahun mulai. Ni Joso, siapa yang nak jadi warga negara selepas merdeka kena fasih bahasa Melayu. Kena fasih bahasa Melayu, kena mengamalkan setia kepada negara dan kena amalkan budaya rakyat Malaysia baru boleh jadi warga negara. Itu syarat dia. Bukan sembarang-sembarangnya boleh jadi rakyat. Okey, next. 31 Ogos 1957 hingga 31 Ogos 1958. Agama Islam adalah agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu. Ni kamu mesti dengar lah. Jadi kebanyakan majoriti rakyat Tanah Melayu orang Islam. So agama rasmi ialah agama Islam. Tetapi agama lain masih boleh diamalkan. Okay, next. Bagaimanapun, kebebasan beragama bagi bukan Islam adalah terjamin. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Ini yang penting. Bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Dia sebenarnya ialah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Sebab apa? Kenapa guna bahasa Melayu? Itulah kita tengok balik dia punya sebab dia. Dia punya rationalnya, majoriti rakyat Tanah Melayu masa itu adalah orang Melayu. Jadi sebab itulah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebangsaan. Apa maksud bahasa kebangsaan ni? Satu bahasa yang mesti dituturkan dalam semua aspek, urusan rasmi, urusan tak rasmi. Rakyat pun kena tahu bahasa ni. Kalau tak pandai berbahasa Melayu, maksudnya tak boleh jadi warga negara. Kena tahu tu. Okey, next. Adapun bahasa ibunda kaum Cina dan kaum India dibenarkan untuk digunakan di sekolah-sekolah rendah jenis kebangsaan. Inilah toleransi yang ada di negara kita. Apa maksud toleransi? Tolak ansur. Walaupun bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan, wajib belajar bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Kata Dusun, bahasa
apa-apa semua tu masih boleh diamalkan, masih boleh belajar. Tapi syaratnya wajib tahu dan belajar bahasa Melayu. Okey, baik, seterusnya. Bahasa Inggeris masih boleh digunakan selama 10 tahun BI pun guna selepas sekali lah. merdeka. Hak keistimewaan orang Melayu adalah terjamin. Ini hak keistimewaan Melayu ni kamu dah belajar daripada tingkatan 4 lagi kan? Tingkatan 3. 4 dan 3 lebih kurang. Ini ialah perjuangan orang Melayu semasa Malayan Union ditubuhkan. Malayan Union tu apa? Malayan Union adalah satu pentadbiran British yang menghapuskan kuasa orang Melayu dan raja. Jadi orang Melayu sebagai penduduk majoriti rasa marah. Hak mereka dicabar. Raja mereka dihilangkan kuasa. Sedangkan mereka ialah penduduk majoriti negara ini. Jadi mereka menentang Union. Akhirnya Malayan Union dibubarkan. Tak jadi buat. Ganti dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan disambung dengan kemerdekaan ni, hak sebagai penduduk paling ramai di Tanah Melayu masih lagi dikekalkan. Alright, okay, seterusnya. Kejayaan mewujudkan sebuah perlembagaan yang dapat diterima oleh semua kalangan rakyat dari berbilangan kaum. Kalau kamu lihat sini, semasa nak merdeka ni tak ada tentangan daripada orang Melayu, tak ada tentangan daripada orang Cina, tak ada tentangan daripada orang India. Sebab apa? Masing-masing ada dapat manfaat, masing-masing ada kurang, ada kekurangan. Jadi maksudnya dia win-win situation. Yang Cina dapat ni tapi tak dapat ni, yang India dapat ni tak dapat ni, yang Melayu dapat ni tapi tak dapat ni. Jadi masing-masing berlapang dada ataupun betul ansur lah. Itulah kepentingannya konsep perpaduan lah dalam negara kita. Okay, next sikit. Bahasa dan agama di Persekutuan Tanah Melayu adalah satu pencapaian cemerlang para pemimpinnya. Kejayaan ini mencerminkan kematangan kepimpinan tokoh-tokoh dari semua kaum yang sanggup bekerjasama dan berkompromi demi untuk negara dan generasi akan datang. Okey, jadi inilah pengajaran dia daripada proses perlembagaan ni semua. Pemimpin kita yang daripada pelbagai kaum tu, MCA, MIC, UMNO, dia sanggup bekerjasama untuk kepentingan kita sekarang, kita hidup aman ni. Tak ada gaduh-gaduh kau Ain keluar nak beli cendol kena bunuh. Okey. Tak ada yoga keluar nak pergi repair kereta kena culik, tak ada. Ada tu ada tapi tak sebanyak lah, maksudnya kelintir kes saja. Jadi maksudnya negara kita sekarang aman. So, kamu sebagai warga negara atau kamu sebagai generasi yang akan sambung negara ini, kamu yang akan memerintah, kamu akan yang mencorakkan hidup, kena teruskan ikatan perpaduan ni. Jangan sampai makin bergaduh semakin tak puas hati. Itu dia punya pengajaran dia lah. Okay. Kerjasama inilah juga yang menjadi asas kepada kewujudan keadaan aman, harmoni, serta sikap toleransi serta perpaduan ni dah rakyat. hubungan masyarakat. Bertanya jiran. Kalau kamu lihat sekarang ni negara kita pun, bila duduk taman perumahan kamu akan perasan, kau dengan cara kau, aku dengan cara aku. So cara tu sepatutnya kita kena ubah. Sekurang-kurangnya kena bertegur sapa lah. Kalau sebelah tu jalan Uncle Lim, apa khabar? Mana buat apa hari ni? Tanyalah, janganlah muka berjumpa sebelah macam muka tak puas hati. Sebelah kanan, sebelah kiri jumpa Uncle Ravi, Uncle Ravi apa khabar? Selamat Hari Raya Bali. Respect lah sikit jiran. Barulah kita boleh hidup aman. Ini tak pernah tegur. Okay, macam mana nak hidup? Ni nanti ada masalah ke, boleh terjumpa ke, mungkin boleh tolong. Itulah kepentingan dia. Kena hidup berjiran. Negara sehingga ke hari ini. Okay, jadi habislah untuk ni cikgu rasa. Stop presenting. Okay, ada soalan tak untuk tajuk ni? Untuk tajuk perlembagaan dan juga jawatan kuasa kabinet tadi. Perlembagaan kita sambung nantilah untuk minggu depan seterusnya. Okay, ada soalan? Guys? Yoga? Belum. Sofia ada? Tak ada. Sofia memang cikgu suka jawapan Sofia. Memang tak ada je. Okay, Fatihah? Tak ada. Tak ada, terima kasih. Yoga? Tak ada cikgu. Tak ada, terima kasih. Zuraidah? Zuraidah? Tak ada, okey. Zuraidah tak ada. Ada. Sebelum lepas dia on je, tapi tanya tak tahu. Okey. Ustazah, Nazatul? Nazatul? Tak ada, okey. Terima kasih. Ain last. Ain. Nurul Ain binti Rahmat. Ke mana dia tu?
Hilang lah tu. Okey, kalau tak ada, cikgu rasa itu saja. Okey, terima kasih kepada pelajar USK sudi menghadiri Google Meet cikgu hari ini. Jika kalau tak ada soalan, itu sajalah untuk hari ini. Okey, untuk latihan pengukuhan nanti kita nak tanya. Buku kerja korang dah dapat belum sejarah? Buku PBD. Tak dapat lagi? Masih beli Oh, mak. Lepas tu cikgu tanya Cikgu Mazina ni, dia cakap tak sampai lagi. So, modul PDPR dah siap semua kan? Ada lagi yang belum buat? Modul PDPR. Yalah modul lama lah. Okay, sekejap kita buka. Modul PDPR Modul PDPR. Data SNT Semata Palu. And then sejarah 2001 modul PDPR tingkatan 5. Mana modul ni? Oh, bab 1 dan bab 2. Bab 2 Pelbagai Persatuan. Betul? Betul tak? Betul. Sekejap kita buka dulu. Ni. Okey, yang ni dah buat belum? Bukan ni, sorry. Ni, latar belakang sejarah Pelbagai Persatuan. Guys, ni dah buat belum? Girls. Hello. Pelbagai Persatuan ni dah buat belum? Bab 2 ni. Belum kan? Tapi kita belum belajar lagi kan? Yang ini dah belajar. Okay, yang ini belum kan? Asas ni tak apalah. Ni kamu tengok buku teks digital lah. Boleh buat dah. Okay, buat muka surat 1. Muka surat 2 ni peristiwa sejarah penggubalan. Ini kamu boleh rujuk buku teks digital ni ada ni. Sejarah penggubalan ni. Ni. Ni Suruhanjaya sejarah penggubalan. Dalam sejarah. Tentang penggubalan ni. Penggubalan ini boleh tengok buku lah. Tak masalah lah. Okay, ciri utama. Ada tulis lah. Surat 28. Surat 25. 25. Ini ada 19. Bukan ikut buku teks lah. Lain lah. Okay, tak apa. Yang ni kamu rujuk buku lah. Kamu Google ke ada tulis. Kamu buat surat 1 dan surat 2. Ni surat 3 lah lalang ni. Surat 3 kita dah belajar ni kan. Tentang apa? Perlembagaan Persatuan tu apa, ciri dia bahasa Melayu jadi bahasa apa, Islam agama apa, kedudukan orang Melayu apa dia dah terangkan kan. Dan kerajaan Persatuan tu apa, siapa kuasa. Boleh. So latihan kamu untuk hari ini ialah buat bab 2 Perlembagaan Persatuan, muka surat 1, muka surat 2 dan muka surat 3. Okey, itu sahaja. Itulah untuk latihan kamu hari ini. Okey, ada masalah tak? Tak ada Tak ada masalah Tak ada masalah. Okey, boleh buatlah kerja tu. Nanti siapa yang dah siap snap gambar masuk dalam grup. Okey, itu saja. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih kerana terlibat dengan PDPR. Okey. Okey, bye bye. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Bye bye. Alright. Okey, bye bye. Terima kasih. Okey, terima kasih.